Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua followers kita di Facebook page Klinik Pergigian Happy. So macam mana hari ni? Hopefully semua orang okey. Walaupun kena duduk kat rumah kan. Okay, just stay at home. Kalau tak ada apa yang penting, tak payah keluar rumah. Okey, so kita dalam segmen Talk to Happy Dentist. Untuk hari ni kita bersama dengan Dr. Suhana. So sekejap lagi lah doktor akan datang. Sekarang dia ada kerja sikit, ada patient. Alright, so sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, saya nak minta anda untuk like, komen dan juga share live kita ni. Okey, korang kena share banyak-banyak, share dekat kawan-kawan, share dekat keluarga, ataupun korang boleh share dekat grup yang korang ada lah dekat Facebook. Sebab isu yang akan kita bincang ni sangatlah penting lah. Benda yang kita nak bincangkan ni sangat penting. Semua orang kena tahu, semua orang wajib ambil tahu. Okey, so korang insyaAllah lah, manalah tahu dengan perkongsian korang ni, ramai lagi orang yang dapat manfaat. Okey, so bagi sesiapa yang baru, mungkin ada yang baru jumpa kita punya live ni, korang boleh follow kita punya Facebook page kita, Klinik Pergigian Happy. Okey, follow dan juga like lah kita punya Facebook. Okey, bagi sesiapa yang terlepas kita punya live yang sebelum ni lah, live Dr. Happy Dentist ataupun Love Your Dentist, jangan risau, korang boleh check out dekat kita punya YouTube channel. Jangan lupa like dan juga subscribe. Okey, dan boleh tekan bell notification supaya korang akan dapat notification bila kita ada post video yang baru. Okey, dan juga korang boleh follow kita punya TikTok. Okay, kita ada akaun TikTok juga, @Klinik Pergigian Happy lah nama TikTok kita tu. Dekat TikTok juga kita akan ada buat live Love Your Dentist lah, iaitu kita ada buat live treatment. Banyak treatment yang kita akan buat, yang kita akan kongsikan dengan korang untuk setiap hari. Okey, so seterusnya selain daripada TikTok, korang boleh juga join kita punya Telegram channel kita. Okey, Klinik Pergigian Happy juga, ataupun korang boleh screenshot je, lepas tu nanti boleh scan, dia akan auto pergi ke Telegram lah. Okey, ataupun korang boleh juga search @Klinik Pergigian Happy dan juga join kita punya channel tu lah. Sebab apa penting untuk korang join kita punya Telegram channel ni? Sebab dekat situ ada banyak info yang kita akan kongsikan dekat anda. Ada banyak testimoni dari patient kita. Ada banyak gambar before after ataupun gambar after pun banyak dekat situ yang kita akan kongsikan. Orang kata result yang akan kita kongsikan dekat situ. Okey, ada komen dari Akbar, welcome back. Okey, wow, best nama Facebook dia. InsyaAllah nanti datang check ke Klinik Happy. Thank you, alhamdulillah, terima kasih. Sebab akan datang, nanti nak datang kan, boleh. Okey, boleh orang kata set appointment lah dengan tim kita. Okey, boleh WhatsApp tim kita. Putri Salina, okey, dia kata dan share. Terima kasih Puan Putri sebab sudi share kita punya live. Okey, semoga dengan perkongsian ni lebih ramai lagi dapat banyak manfaat lah daripada perkongsian kita. Okey, so sementara kita nak tunggu Dr. Su, kita playback dulu lah. Kita akan mainkan video dari Dr. Su dulu. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Suhana binti Abdul Wahab, berumur 37 tahun dan berasal dari Melaka. Saya berkelulusan dari Universiti Kebangsaan Malaysia, ijazah Doctor of Dental Surgery. Selepas itu saya berkhidmat dalam sektor swasta, di mana saya ditawarkan kerja di satu klinik yang berada di kawasan Bandar Baru Uda. Dan selama lebih kurang 8 tahun macam tu. Dan selepas itu saya nampak satu peluang di mana saya boleh start untuk kembangkan bisnes saya sendiri. Dan disitulah titik permulaan saya menubuhkan Klinik Pergigian Happy ni, kerana saya ada value tersendiri yang saya nak bagi kepada pesakit-pesakit saya, kerana saya nak sangat membahagiakan patient-patient saya. Selepas tu idea ni saya usulkan pada suami saya, dan suami saya sangat berminat, menyokong 100%, dan kami berbincang, tidak mengambil masa yang lama lah dengan penubuhan ni yang berlaku pada tahun
2019. Sebenarnya start 2018 dan klinik beroperasi pada awal 2019. So, Alhamdulillah awal 2019 dan dah nak masuk pun awal 2021, maka hampir 2 tahun klinik Pergigian Happy beroperasi dan Alhamdulillah saya berjaya merawat lebih kurang lebih 2,000 pasien yang saya sentuh dalam masa 2 tahun ni, tak sampai 2 tahun. Dan apa yang penting pada saya, value yang saya beri pada pesakit saya, yang saya nak dia orang rasa bahagia, happy bila dia orang mendapat perkhidmatan atau rawatan dari saya. So dengan pengalaman saya yang berada dalam bidang pergigian selama 13 tahun ni, saya nampak ataupun saya rasa saya berkebolehan dan mampu untuk mengubah senyuman seseorang daripada seseorang tu tidak berasa yakin kepada lebih yakin, lebih bersemangat, lebih happy dengan kehidupan dia, especially life dia sendiri. Dan itu membuatkan saya rasa saya bagi value yang sangat tinggi pada pesakit dan klien saya. Oleh itu saya banyak, boleh dikatakan di Pergigian Happy ni memfokuskan pada bidang estetik. Saya sendiri banyak melakukan crown, bridge, makeover, veneer, whitening, braces dan termasuk rawatan-rawatan yang general lah. Kami di sini pun ada 3 orang doktor dan saya fokus pada heavy case lah yang boleh merubah senyuman tu seseorang kepada 300 darjah. Jadi jaminan saya pada pesakit saya akan memberikan rawatan yang terbaik mengikut expectation seseorang. Jika boleh, saya akan berterus terang boleh, dan jika tidak, saya akan bagi jalan penyelesaian lain yang mungkin boleh menyelesaikan masalah seseorang tu. Nasihat saya pada pesakit di luar sana, jangan takut jumpa doktor gigi anda yang berada dekat dengan kawasan klinik Pergigian Happy. Anda wajib datang sini kerana anda akan rasa happy bila keluar dari klinik Pergigian Happy. Jangan lepaskan peluang. Anda hanya dapat consultation free, percuma tau, hanya di klinik Pergigian Happy. Dengan kami 3 orang doktor yang akan berkhidmat untuk memastikan anda keluar daripada klinik Happy dengan perasaan happy. So sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kembali semula magic. Dr. Su dah kembali. Okey, so Dr. sihat hari ini? Alhamdulillah sihat. Ni sihat? Sihat alhamdulillah. Macam mana flow patient hari ni, okey? Biasa, seperti biasa. Hari-hari ada ramai insya-Allah. Terima kasih yang sentiasa support lah. Betul tu, alhamdulillah. Tapi apa-apa pun doktor tak lupa janji dengan anda semua kan. Kita dah ada temu janji setiap 12.30. Setiap hari, 12.30 kecuali Ahad je lah. Kecuali Ahad je. So kita akan teruskanlah dengan kita punya segmen Talk to Happy Dentist. Right. So nama tajuk pun dah best kan, Talk to Happy Dentist. Hopefully happy lah. Betul. Okay. So untuk tajuk hari ni, deritanya tak dapat minum air sejuk macam orang lain. Terasa pula kan? Kan? Bayangkan anda tak dapat minum air sejuk, tak dapat makan cendol, aiskrim. Ya, benda-benda yang best tu. Betul, benda-benda kalau yang nampak tak boleh tolak. Tak boleh. Orang tengah diet pun tak boleh lah. Boleh kejap. Nanti lepas ni sambung balik. Satu hari cheat day katanya. Esok benda yang sama. Okey. So macam mana kan? Kenapa dia tak boleh minum air sejuk tu ni? Itulah yang kita akan bincangkan. Kenapa tak boleh minum air sejuk? Apa kita nak buat? Macam mana untuk mengelakkan? So korang kena stay tune sampai habis live. Sebab benda ni walaupun tak terjadi pada semua orang, tapi dia boleh terjadi bila-bila masa. Betul tak doktor? Betul. So bila kita ada perkongsian ni, mungkin korang bolehlah prevent daripada awal. Maksudnya boleh elakkan dari awal lah. Supaya benda ni tak terjadi pada diri sendiri. Siapa yang nak kan ni tak dapat nak minum benda-benda yang sejuk ni. Bayangkanlah lagi kalau panas-panas ke kan. Kan. Okey, so
itulah tajuk kita untuk hari ini. So, adakah normal doktor? Normal ke terasa ngilu semasa minum air sejuk tu? Sepanjang saya berkhidmat lah sebagai doktor gigi kan, memang banyaklah problem yang saya jumpa. Orang kan berkongsi ataupun menanyakan hal sensitif, gigi sensitif. So ni maksud ngilu ni sensitif lah. Maksudnya tak boleh kena angin sikit, tak boleh sejuk. Kadang-kadang duduk aircon pun dia rasa ngilu ni. Betul. So macam tu dah kronik sangat tu. Jadi pada saya biasa, benda ni perkara yang biasa yang berlaku pada masyarakat umum kita lah. Yang mana ramai kat luar sana memang ada problem ni. Dan saya pun sendiri dululah, start dulu memang ada juga problem ni. Problem gigi sensitif ni. Sampai tak boleh nak minum air sejuk je, rasa macam orang lain semua best makan aiskrim yang sejuk. Kita punya ais lagi. Ya, kita minum sikit ngilu, ada potong mood terus. So anda kita tak nak lah kita antara orang yang terseksa tak boleh minum air sejuk, tak boleh makan aiskrim. Sampai kadang-kadang kita tak makan, kita tengok orang makan aiskrim pun kita boleh ngilu. Sampai tahap macam tu doktor. Tu dah kita sampai tak tahap makan tu, meresap tapi kita boleh rasa ke dalam jiwa dia tu. Tengok orang makan aiskrim mengilu, tengok orang minum air sejuk pun mengilu. Ada yang boleh sampai brain freeze makan betul nanti otak dia sejuk. Nampak tak? Dia punya efek tu. Bayangkan kalau saya tak boleh ikut. Tak boleh, memang tak boleh lah. Tak boleh dipisahkan dengan sejuk. Tak boleh dipisahkan. Nampak tu. Macam mana kalau hari-hari bayangkan. Dan lagi kalau kita buka puasa tu mesti nak tekak lah, kering. Nak air sejuk. Nak air sejuk kan. Nak yang sedap-sedap lah mesti lah, of course. Okay, so macam doktor cakap tadi lah, sebenarnya benda tu biasa lah kan. Biasa terjadi pada orang. So, jadi doktor, apakah punca sampai tak boleh minum air sejuk tu, dia jadi ngilu? Dan ada sampai tahap yang memang macam doktor kata lah dah kronik dah, memang tak boleh langsung. Okay, first thing kalau kita nak tahu kenapa kita ngilu tu, of course kita kena pergi jumpa doktor gigi. Which is kalau kita jumpa doktor gigi baru kita tahu apa puncanya. Tapi biasanya lah antara sebabnya mungkin ada gigi berlubang. Gigi yang berlubang. Pertama, mungkin ada gigi yang berlubang. Kedua, you all punya brushing teknik yang menyebabkan gusi dah turun. Gusi turun. Okey, brushing teknik penting juga. Macam ni pun gusi turun. Tapi ini lebih kepada nampak tak gigi depan panjang. Yes. Ini bukan pada brushing teknik punya problem. Ini adalah disebabkan gusi, penyakit gusi. Jadi karang gigi kan, cuci tak bersih, ada kencing manis yang teruk, plus oral hygiene dia tak berapa bagus, menyebabkan dia ada masalah gusi dan gusi turun. Jadi bila gusi turun, akar terdedah. Akar dia terdedah, jadi memang sangat sensitif. So bila kita kaitkan dengan gigi ngilu ni, biasanya gusi turun dan bahagian akar terdedah, dan orang tu akan lebih akan rasa pada ngilu lah. Ngilu dan sensitif lah. Dia rasa tak boleh nak minum air sangat kan. Itulah biasanya punca macam itulah sebab apa kita rasa ngilu. Faham. Okay, itu adalah punca lah. Memang kita apa-apa pun memang kita kena dapatkan rawatan lah. Ada juga orang yang memang suka diet minum makan benda yang beresid. Contoh ni benda beresid, minum jus limau, jus lemon, dia suka sangat. Makan asam jeruk, makan gitu je kan. Cuka, ada orang yang makan diet, dia makan cuka apple pun benda yang beresid. So benda-benda yang dia orang selalu ambil air gas, benda-benda beresid macam ni boleh menyebabkan gigi kita terhakis. Seterusnya jadi macam eroded lah, erosion, kita panggil erosion. So erosion ni akan lebih menyebabkan gigi kita nampak nipis dan pendek, menyebabkan akar ataupun bahagian urat tu terdedah, menyebabkan gigi kita lebih senang untuk rasa ngilu. Faham. So itu pun punca jugalah sebenarnya dari pemakanan kita, dari apa yang kita makan. Kalau terlebih sangat ambil benda yang beresid pun boleh menjadi punca. So
So korang dah tahu dah ni punca ni, doktor dah bagi tahu. So kalau korang tak nak mengalami situasi tak boleh nak minum air sejuk ni, dok tengok member sebelah sedap je minum teh ais kan. Kita dok telan-telan je. Terlalu je lah. Terlalu je. Mungkin dia nak minum boleh, tapi dia lah yang menanggung akibat dia rasa ngilu dan sensitif tu. Kan. Kan. So tak nak lah. So bila korang dah tahu ni, korang kena ambil langkah berjaga-jaga untuk kalau boleh seboleh-bolehnya elakkanlah. Mungkin korang tak pernah terfikir, alah takkanlah selama ni minum okey je. Kan betul tak doktor? Kita selalu ada fikiran macam alah selama ni aku minum okey je, tak ada kot, tak ada kot. Sentiasa rasa sihat. Tak pernah lagi rasa tu kan. So bila dah kena nanti barulah kita baru terfikir kan. Dulu doktor Su pernah buat live cakap pasal benda ni. Tak prevent awal-awal dah jadi mangsa. Dah jadi mangsa. Lepas tu barulah nak menyesal lah. Itu biasalah lambat kan. Lambat. Okay. Tak lambat, insyaAllah ada rawatan dia. InsyaAllah ada rawatan. Okey, so doktor, kalau untuk masalah gigi sensitif ni, apa rawatan yang sesuai? Kita boleh rawat sendiri ataupun memang kita kena berjumpa dengan doktor gigi? Okey, dia ada prevention dengan rawatan. Kalau kita rasa macam tadi doktor dah share apa benda yang boleh menyebabkan rasa ngilu tu, then you kena take care lah, prevent benda tu. Maksudnya kalau kita tak nak gusi kita ada penyakit gusi turun lebih banyak menendahkan akar gigi, so kita kenalah sentiasa jumpa doktor gigi buat scaling, polishing, airflow. Jadi kalau macam orang yang suka diet dan minum dengan diet yang beresid, kena kurangkan supaya taklah gigi orang jadi nipis. Jadi benda-benda tu boleh prevent. Tetapi bagi mereka yang dah mengalami masalah ni, macam mana kita nak buat ni? Kita ada rawatan. Okey, contoh kalau you jumpa doktor gigi, tahu pula ada lubang, doktor kata sekian-sekian ada lubang sini, so kenalah tampal. Yang mana dah kena urat, mungkin kita kena buat rawatan akar lah kalau nak selamatkan gigi. Itu yang kronik lah. Okey, bagi mereka yang mungkin datang, okey doktor cek-cek, saya tengok gigi awak ni dah haus, banyak haus yang kat pangkal gigi. Gusi dah turun. Mungkin brushing teknik salah. Then you kena betulkan brushing teknik. Jadi mana yang kita tahu tu kita kena ambil tahu, kita kena prevent, kena elak. Jadi kalau doktor kata mungkin cara gosok gigi you salah. Atau penggunaan brush gigi yang bulu keras. Yang terlalu keras. Ada orang dia suka Lin, dia tak puas lah doktor kalau pakai yang soft. Saya nak pakai yang hard. Macam hard. Sebab dia rasa macam kalau yang lembut tak bersih. tu. Jadi bagi mereka yang pakai hard bristle, dia tak bagus sebab dia boleh menyebabkan gusi kita luka ataupun terturun dan menyebabkan lama-lama dekat kawasan akar ni, permukaan akar gigi ni dia lembut. Jadi kalau kita guna brush gigi yang keras ni, dia akan jadi macam longkang, latch dekat permukaan gigi, kat leher gigi tu jadi macam longkang. Nanti itu dikira macam lubang juga. Kita panggil abrasion cavity. So bila orang yang ada abrasion cavity ni, dia ada longkang atau lubang dekat leher-leher gigi dia, dekat gusi, antara gusi dan gigi tu, macam ni dia dah terturun. Dia macam ada longkang, macam ada lubang dekat leher gigi tu. Dia akan memang rasa sensitif. Tak boleh makan benda manis, even manis sejuk sekalipun. So itu memang kalau dah ada cavity, kita kena tampal. Kena buat tampalan. Kita buat tampalan dan tukarlah pada brush gigi soft bristle. Kena tukar brush gigi yang lembut. Dan cara memboros gigi yang betul lah, bulat-bulat, tegak-tegak, kiri kanan. Bolehlah nanti doktor buat video. Boleh. So jangan yang paling penting kita kena tahu lah, gosok gigi jangan yang macam ni. Betul. Sebab memang you akan rosakkan permukaan gigi, menyebabkan gigi tu boleh terbentuk lubang kat leher gigi tu dan menyebabkan kita akan lagi rasa sensitif. Betul. So kalau yang datang pula macam tadi, akar dah terturun, teredah, gusi dah terturun, bukan. Ini kita kena memang of course kita kena buat root planning. Kita kena buat, kita ada ubat juga untuk sapu dekat kawasan gigi tu supaya kurangkan rasa sensitif. Dia still rasa tapi dikurangkan. Yes, dia boleh kurangkan. Dan penggunaan antara contohnya Remit Pro, G-Simos ni pun sama, boleh guna. Dia macam ubat gigi ke penggunaan dia bukan ubat gigi, tapi dia macam gel atau krim yang kita apply dekat kawasan yang kita sensitif. Dia boleh sekaligus ada fluoride.
untuk elak daripada gigi sensitif. Dan ini adalah Durafat yang kita guna untuk sapu pada gigi kanak-kanak yang kita rasa potensial untuk dia dapat gigi berlubang tu tinggi. So ni benda kita sapu topical fluoride ni untuk elak daripada gigi anak-anak kita berlubang. Biasalah budak-budak kan makan belasah je kan, tapi bila dia sakit kita yang kesian. Sebab ibu bapa kita yang tak boleh tidur, kita tak boleh kerja, kita kesian tengok anak kita. Sebab budak dia tak tahu apa, dia akan meringit, menangis, itu je lah yang dia boleh kan. Jadi macam doktor kata, ibu akan rasa susah hati lah. Selain tu boleh juga kita rawat dengan aksesori kat rumah sebagai tambahan lah penjagaan pada gigi sensitif, seperti mana you all boleh guna ubat kumur jenis sensitif, ubat gigi yang jenis untuk gigi sensitif. So benda-benda ni perlulah diambil kira sebab dah ada masalah tu. So you all boleh consider untuk guna produk-produk yang macam ni. Tukahlah benda tu. Kena, sebab kita dah mengalami benda tu. Bila dah mengalami ni tak boleh pandang rendah lah. Bila kita dah kena, kita kena ambil tindakan. Macam mana nak mengatasi, macam mana nak kurangkan masalah gigi sensitif tu. Sebab betul tu doktor. Okey doktor, siapa yang biasanya mengalami masalah gigi sensitif ni? Adakah golongan remaja juga ataupun adakah warga emas saja ke? Jaranglah remaja mengalami. Biasanya adult patient yang pesakit dewasa yang mana dia dah lama lah dia mengamalkan berus gigi yang salah, teknik berus gigi yang salah, bulu yang keras, bulu gigi, bulu berus gigi bristle, hard bristle tu sebab orang suka yang keras-keras kan, so bertukar kepada yang lembut. Dan ada orang yang suka tabiat pemakanan yang dah biasa ambil benda-benda makan, minum beresit ni pun akan menyebabkan gigi terhakis dan senang untuk rasa ngilu. Jadi saya rasa lah kebanyakan orang yang mengalami ngilu ni adalah peringkat umur dia dah 30-an macam tu. 30-an. Dia dah apa ni, dewasa lah. Dah dewasa. Umur dewasa lah. Adakah kebarangkalian tu boleh terjadi pada kanak-kanak juga doktor? Kanak-kanak boleh jadi sebab kalau gigi dia berlubang memang dia akan rasa ngilu dan sakit lah. So anak-anak pun makan dia suka makan benda-benda yang manis, gula-gula, coklat. Bila berlubang, of course you akan rasa lubang yang peringkat awal dan pertengahan, you akan rasa ngilu sangat. Sampai tak boleh makan. Dan ngilu tu kadang-kadang kalau dah kena urat, dia akan bau pada sakit pula. So makin lama makin teruk pula kan nanti benda tu. So kalau boleh elakkanlah. Bila dah mengalami, walaupun kita dah elakkan tapi terkena juga, cepat-cepatlah bawa diri anda tu berjumpa dengan doktor gigi. Jangan takut, tak ada apa-apa pun jumpa doktor gigi ni. Okey, so doktor, kita rehat sebentar. Okey, korang jangan ke mana-mana, stay sebab lepas ni kita akan ada kongsikan juga benda yang kita akan kongsikan. So korang jangan ke mana-mana, stay sekejap. So plan dulu. Nama saya Nur Razlina. Saya datang sini sebab saya nak buat bridge masa tu dengan gigi berlubang. Kenapa pilih klinik FB? Dia macam ni, saya masalah gigi saya dah lama. Lepas tu bila saya nak ke klinik tu ada trauma sikit. Jadi bila tengok dekat, masa tu saya tengok dekat FB ada doktor buat live pasal gigi, and then macam terbuka hati nak cuba. Sebab doktor masa tu satu je cakap dia cakap masa tu cabut tanpa rasa sakit. Okay, itu yang jadikan rasa teruja nak pergi. Okay, pengalaman dia seronok, selesa lah dengan doktor, macam tak trauma lah, macam hilang. Nak datang tu tak adalah macam kecut perut ke kan. Okay. Nasihat pesakit lain. Okay. Saya nasihatkan boleh datang ke sini sebab dia sangat selesa, doktor sangat best, peramah dan macam layanan tu menghilangkan kita rasa takut nak buat rawatan. Saya ucapkan kepada doktor
terima kasih sebab saya rasa selesa dengan dia. Dari dah berapa kali saya buat rawatan, memang selesa, tak ada rasa macam takut nak datang. Itu je. Dia memang seronok sangat dengan doktor. Peramah. Okey. Okey, terima kasih. Okey, so tadi kita ada testimoni lah dari patient Dr. Su. So dia kata dia sangat teruja doktor sebab dia kata tak takut pun nak datang jumpa doktor gigi. Dia tak trauma. Alhamdulillah, happy lah kan. Dia apa tu yang kita nak, orang tak trauma datang jumpa doktor gigi. Okey. So kita pun dah nak ke habis. So last lah daripada doktor, nasihat doktor kepada mereka yang ada masalah gigi sensitif ni. Okey, bila you all ada masalah gigi sensitif, jangan rasa tu benda yang remeh ataupun benda yang mudah lah. Kita ambil kira mudah je, tak nak selesaikan. Sebab mungkin kadang-kadang ngilu tu datang daripada lubang. So kalau lubang tu kita tak treat daripada peringkat awal, dia boleh jadi macam kita kena buat rawat tangkar lah, lagi teruk nanti. So banyak duit yang terbang. Kedua, you nak berhadapan dengan rawatan-rawatan yang macam complicated. So mungkin you all sendiri yang takut. Macam tu. So kena spend banyak masa lagi, kena datang banyak kali kat klinik. So tak nak lah, kalau boleh kita tak nak berpanjangan lah ada masalah. Keduanya kalau macam you all ada gigi yang sensitif disebabkan berus gigi yang salah, then kena ubah daripada peringkat awal. So bila jumpa doktor je yang tahu apa masalah you. Dan oleh sebab tu saya nak ajak lah ramai-ramai pergi jumpa doktor ni. Bukanlah sebenarnya you serah diri je nak untuk doktor buat apa-apa, tak. You kena tahu juga apa problem you. Yang penting kita datang jumpa doktor gigi ni, kita nak tahu apa masalah kita. Bila kita tahu masalah kita, so kita boleh prevent awal. Kita boleh tahu apa benda yang kita nak buat, kita punya plan dan bajet kita. So you all pastikan berada di track yang betul lah dalam nak menghadapi ataupun menyelesaikan masalah yang you all dah hadapi. Jangan diam diri. So tak kisahlah doktor mana-mana yang berdekatan dengan tempat anda. Kalau di JB, saya lalukan untuk datang ke klinik Happy lah. Sebab kita ni consultation kita memang harga 50 ke 100.5, tetapi kita bagi percuma saja. Free je. Itu yang best tu. Itu yang best. InsyaAllah. Betul tu. Okey, terima kasih Dr. Su untuk penerangan yang sangat jelas bagi saya dan sangat penting sebab saya pun tak tahu kan benda macam ni kan. Mungkin sebelum ni saya tak pernah mengalami, tapi kita tak tahulah, mungkin akan datang nanti kita boleh jadi kan. Sebab mungkin kita antara orang yang penggemar makan jeruk. Tapi kita belum lagi rasa ngilu tu rasa ngilu tu kan. Anda mungkin penggemar minum air gas. Tak tahu pun boleh hadapi dengan gigi sensitif depan ni. Tak boleh nak makan sejuk, tak boleh minum aiskrim kan, derita kan. So kalau you tahu benda ni daripada awal, so you boleh prevent, boleh kurangkan ataupun macam mana cara nak elak. Lepas you minum air yang beresid, you bilas balik dengan air sejuk. Lepas tu bila kita makan atau minum beresid, jangan terus gosok gigi, nanti gigi lagi senang terhakis. So you all dah tahu benda tu, semua you all boleh elakkan. Okey, terima kasih Dr. Su. Okey. So terima kasih juga pada yang tonton, pada yang dah share. Terima kasih banyak-banyak. Korang jangan lupa kita akan ada banyak lagi perkongsian selepas ini. So korang kena stay lah tengok kita punya live Talk to Happy Dentist ni setiap hari kecuali hari Ahad 12.30 tengah hari. Okey. Kena sentiasa ikutilah sebab lepas ni kita akan banyak lagi sharing, banyak lagi isu-isu yang akan kita bincangkan. Okey. So terima kasih sekali lagi Dr. Su. Terima kasih pada yang menonton. Jangan lupa follow semua media sosial kita, Facebook, Instagram, Telegram kita, TikTok dan juga YouTube channel kita. Of course lah Facebook kita. Okey, supaya korang tak terlepas info-info penting yang akan kita kongsikan selepas ini. Okey, kita jumpa lagi nanti. Bye. Assalamualaikum. Bye.